Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pelajar-pelajar saya pada hari ini. Pada hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita kepada chapter 2 iaitu Fundamental of Marketing, iaitu asas-asas dalam pemasaran ataupun basic di dalam pemasaran. Jom kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan Fundamental of Marketing. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama kenal pasti apakah output ataupun learning outcome yang pelajar-pelajar akan perolehi selepas sesi pembelajaran. Pertama, apply the actual market survey to understand potential market. Pelajar-pelajar akan dapat mengenal pasti ataupun membuat kajian pasaran untuk memahami market-market ataupun pasaran yang kita rasa berpotensi untuk diceburi ataupun ditembusi untuk produk yang ingin kita jual. Yang kedua, determine the different component of segmentation to better understand the type of target market. Dan dalam chapter ini juga, pelajar-pelajar akan dapat membezakan komponen-komponen segmentasi yang harus difahami bagi sesuatu jenis pasaran yang ingin ditembusi. Okey, mungkin pelajar-pelajar akan confuse sedikit apakah component of segmentation ataupun dalam bahasa Melayu ini adalah komponen segmentasi. Dalam slide yang seterusnya saya akan perincikan apakah yang dimaksudkan dengan segmentasi. Kita lebih dahulu marilah kita mengenal apakah yang dimaksudkan dengan marketing definition. Marketing definition is the activity, sebuah activity set of institution and process for creating, communicating, delivering and exchanging offering that have value for customer, client, partner and society or stakeholder. Okey, yang dimaksudkan dengan pemasaran ni adalah satu aktiviti ataupun satu proses di mana kita mencipta sesuatu benda iaitu sesuatu produk yang baharu ataupun yang belum pernah ada di dalam pasaran dan kita cuba berkomunikasi dengan pasaran ataupun berkomunikasi dengan you rasa potensi pembeli untuk produk yang you cipta itu dan you sampaikan barang yang you sudah cipta ataupun sudah diinovasikan, sudah dipembaharui untuk disampaikan kepada pengguna dengan kita memberi pertukaran nilai kepada customer ataupun klien, partner ataupun society, pelanggan, pengguna ataupun rakan kongsi ataupun masyarakat. Itu yang dimaksudkan dengan stakeholder. Okey, maksudnya di sini, okey, stakeholder ni adalah golongan yang berkepentingan. Dia berbeza dengan stakeholder dan stockholder. Stockholder, S-T-O-C-K, tak silap saya. Stockholder itu adalah pemegang saham. Stakeholder adalah golongan-golongan yang berkepentingan bagi sesuatu perniagaan. Contohnya kalau you sebagai seorang pelajar, stakeholder you adalah orang yang berkepentingan adalah pensyarah ataupun rakan-rakan. Itu yang dimaksudkan dengan stakeholder, orang-orang yang berkepentingan, stakeholder. So dalam melakukan perniagaan, stakeholder perniagaan adalah pengguna, pelanggan, rakan kongsi dan juga masyarakat. Okey, yang dimaksudkan dengan definisi pemasaran adalah di mana aktiviti untuk kita menetapkan sesuatu proses untuk menciptakan sesuatu produk ataupun sesuatu perkhidmatan, dan produk dan perkhidmatan yang telah kita cipta ataupun diinovasikan tu kita akan sampaikan kepada pelanggan ataupun pengguna. Bagaimana kita akan berkomunikasi dengan mereka? Bagaimana cara komunikasi? Dengan menggunakan kaedah-kaedah promosi yang bersesuaian. Dan kita sampaikan, kita sampaikan produk itu kepada pengguna. Sama ada you nak pakai pos laju, ataupun you nak hantar COD dan sebagainya. Dan exchanging offering. Maksudnya kita akan melakukan pertukaran. You bagi dia pengguna barang, dia akan memberi sesuatu nilai barang itu dengan harga yang ditetapkan. Sebagai contoh, zaman kini digunakan tukaran nilai mata wang. Mungkin iPhone, sebiji iPhone ditukarkan nilai dengan RM2,000. Mungkin zaman dahulu sebelum adanya nilai mata wang, kita menggunakan sistem barter. Mungkin you nak beli seekor lembu. Seekor lembu ditukarkan sistem barter dengan 10 ekor ayam.
bermakna 10 ekor ayam itu sudah cukup memadai bagi seekor lembu. Itu dahulu sistem barter, tapi kini kita menggunakan sistem tukaran nilai mata wang. Okey, seterusnya. Dalam subjek ini juga, dalam topik ini, kita kena kenal pasti customer need and wants. Need adalah basic part of human physical needs and very important rather than just desirable. Okay, needs ni adalah keperluan. Wants ni pula adalah kehendak. Saya bagi contoh mudah. Okay, pakaian yang pelajar-pelajar pakai. Adakah dia kehendak ataupun keperluan? Dia merupakan keperluan. Jika pelajar-pelajar tidak memakai baju, pelajar akan berjalan tanpa memakai baju. Akan rasa malu dan sebagainya. So, baju itu adalah satu keperluan. Tapi bagaimanakah baju itu akan menjadi kehendak? Bukan keperluan lagi. Keperluannya adalah memakai baju. Kehendaknya mungkin pelajar-pelajar memilih untuk memakai baju yang berwarna-warni, baju yang mempunyai logo yang cantik-cantik dan mahal-mahal. Seperti contohnya, kalau mengatakan keperluan, sudah cukup memadai dengan memakai t-shirt RM RM10, tetapi pelajar-pelajar memilih untuk memakai baju jenama polo yang ber-RM RM200. Itu adalah kehendak. Kita kena bezakan kehendak dan keperluan. Okey, macam ketika ini, waktu pandemik COVID-19, PDPR, pembelajaran secara online memerlukan telefon bimbit, memerlukan gadget, memerlukan internet. Sudah cukup menjadi keperluan apabila pelajar menggunakan telefon sahaja. Tapi apabila pelajar menginginkan ataupun meminta dengan ibu bapa membeli iPhone ataupun phone yang mahal, itu dah menjadi kehendak, bukan keperluan. Keperluannya adalah telefon sahaja. Cukup memadai dengan membeli telefon yang RM500 ataupun 700 Android, tidak memerlukan iPhone. Apabila memohon ataupun meminta iPhone dengan ibu bapa, itu sudah menjadi kehendak, bukan lagi keperluan. So, dalam pemasaran, untuk kita menciptakan sesuatu produk, sesuatu perkhidmatan, pelajar kena kenal pasti barang yang kita nak keluarkan tu adakah barang keperluan ataupun barang kehendak. So, dengan mengenal pasti keperluan dan kehendak, kita dapat mengenal pasti kita punya pasaran. Siapa yang kita hendak sasarkan untuk beli barangan kita ini. So, kenal pasti terlebih dahulu keperluan ataupun kehendak yang kita hendak hasilkan sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Seterusnya, demand and buying. Demand, permintaan. Buying, power, kuasa membeli. Demand is referring to a consumer desire to purchase good and service and willingness to pay a price for a specific good or services. Okey, permintaan ni maksudnya begini. Pengguna ataupun pelanggan dia sanggup ataupun dia meminta untuk sesuatu produk ataupun perkhidmatan dengan bayaran apa jua yang ditawarkan untuk dibeli. Itu permintaan. Contohnya kini kita tengok apabila berlakunya pandemik COVID-19 di mana permintaan untuk jualan topeng emas menjadi tinggi permintaannya, di mana pengguna yang meminta ingin membeli topeng sehingga kan penjual-penjual topeng tidak cukup stok. Tetapi jika kita lihat, jika tak ada COVID-19, pandemik COVID-19 ini, kita boleh lihat permintaan demand tidak ada untuk topeng yang dijual, malah berlebihan di kedai-kedai kerana tidak ada permintaan. Tetapi kini permintaan ada kerana berlakunya COVID-19. So, itu yang dikatakan dengan permintaan di mana pengguna sanggup membeli barang tersebut dengan apa juga harga kerana kesanggupannya, willingness to pay, sanggup dengan membeli berapa harga. Jika pelajar-pelajar ingat, recall balik pada permulaan PKP, untuk 50 pieces topeng, sehingga kan ada penjual menjual sekotak RM50, itu pun sanggup pembeli membeli semata-mata untuk memakai topeng agar dielakkan di denda di saman yang beribu-ribu ringgit. That's why pengguna sanggup membayar RM50 untuk membeli topeng untuk mencegah mengelakkan di saman dikenai kompaun beribu-ribu ringgit. Tetapi kita tengok keadaan sekini, apabila pembekal mampu membekalkan topeng yang banyak, harga semakin menurun kerana permintaan pun semakin rendah kerana jualan topeng sudah meluas di mana-mana pasaran. Dahulu jualan topeng terhad. Itu dikatakan permintaan di mana pembeli yang meminta-minta. Begitu. Sama juga
Sebagai contoh dalam kehidupan, kita tengok lelaki ingin melamar bagi seorang wanita, kita ada akan membagi nilai hantaran. Itu yang ada segelintir pihak katakan nilai hantaran terlalu demand, di mana pengantin wanita meminta, contoh ya, pengantin wanita meminta hantaran RM10,000, RM20,000 sebab dia tahu di mana pengantin lelaki willingness, sanggup untuk membayar apa jua nilai hantaran kerana untuk menghalalkan ikatan sah antara lelaki dan perempuan tersebut menjadi satu pasangan yang sah. Di mana lelaki sanggup lakukan apa jua, bekerja pagi, siang, petang, malam, pagi kerja office hour, malam melakukan grad semata-mata untuk willingness to pay, sanggup untuk membayar nilai hantaran yang telah ditetapkan oleh pengantin wanita. Maksudnya demand, itu ada permintaan. So permintaan ni, demand tu adalah permintaan. Okey, buyer power. Kuasa membeli. Macam mana kita nak menilai kuasa membeli? Kuasa membeli akan menjadi high, tinggi apabila pembeli mempunyai, buyer have a many choice. High when buyer have many choice. Tinggi apabila pembeli mempunyai banyak pilihan. Low, rendah apabila pembeli mempunyai sedikit pilihan. Okey, kita tengok balik seperti contoh topeng. Waktu berlakunya pandemik COVID-19, permintaan topeng agak tinggi di mana semua orang nak beli topeng, tetapi penawaran topeng sedikit, tak banyak kedai yang tawarkan jualan topeng. Mungkin ada, kalau ada 10 kedai, hanya 2 kedai saja yang menjual topeng kerana ketika itu tidak tahu di mana topeng itu menjadi satu permintaan yang tinggi, demand yang tinggi. So dekat situ kuasa membeli adalah rendah. Kenapa? Sebab kita tengok balik, low when buyer have a few choice, di mana rendah kerana pembeli tidak punya banyak pilihan. Dia hanya daripada 10 kedai, mereka mempunyai 2 pilihan saja. Kedai pilihan 1, kedai pilihan yang kedua. Tidak boleh pilih selain kedai daripada 2 berkenaan. So dia punya kuasa membeli adalah rendah. Tetapi apabila kini, kita tengok kini ya, sudah terdapat banyak kedai yang menjual topeng dengan pelbagai bentuk, pelbagai design. Mungkin 10 kedai dah menawarkan jualan topeng. So apabila itu kuasa membeli adalah tinggi. High when buyer have many choice. Tinggi apabila pembeli mempunyai banyak pilihan. So andai kata saya nak beli topeng, dahulunya pilihan saya tak banyak, kedai 1 dan 2 saja. So saya punya kuasa membeli rendah. Tetapi kini dah banyak kedai yang tawar, ada 10 kedai. So saya mempunyai banyak pilihan nak pergi kedai 1, kedai 2, kedai 3 ataupun kedai yang ke-10. So maksudnya tinggilah kuasa membeli saya, di mana saya boleh memilih kat mana saya nak memilih ke kuasa membeli. Kuasa membeli ni maksudnya kita mempunyai authority, kita mempunyai hak untuk memilih mana yang kita nak pergi beli. Kalau kuasa membeli rendah, maksudnya kita tak ada pilihan, no choice. Nak tak nak kita kena beli juga kedai itu. Itu maksudnya low buyer power. Kuasa membeli rendah, maksudnya kita tak ada pilihan, terpaksa memilih. High, tinggi kuasa membeli tinggi apabila kita mempunyai banyak pilihan. So nanti pelajar-pelajar sila noted ataupun buat sedikit catatan bagi contoh dekat nota masing-masing. Okey, type of market, jenis-jenis pasaran yang ada di dalam Malaysia ataupun pasaran yang wujud. Okey, ini merujuk kepada, saya merujuk buku teks yang telah disediakan BKT untuk Institut Kemahiran MARA. So terdapat 3 yang dinyatakan, iaitu consumer market, business market dan juga reseller market. Consumer market adalah pasaran pengguna. Business market adalah pasaran perniagaan. Reseller market adalah pasaran jurujual. Reseller market adalah pasaran menjual balik. Maksudnya kita menjual balik barang. Okey, saya bagi contoh untuk lebih memahami. Okey, consumer market, who buy good and service for personal consumption. Maksudnya dekat sini pasaran pengguna, maksudnya apa jenis barang yang ditawarkan di dalam pasaran, tak kisahlah barang jenis apa, perkhidmatan apa, itu adalah pasaran pengguna, di mana jika adanya berlaku urusan jual beli barang, itulah yang dinamakan pasaran pengguna. Maksudnya kita mempunyai kuasa, kita mempunyai kuasa membeli, high buyer power. Rendah ataupun sedikit jika berlaku urus niaga, perniagaan, pertukaran nilai barang dengan sesuatu nilai tukaran duit, nilai wang, itu adalah consumer market. Siapa yang membeli goods, barangan and services, perkhidmatan. Okey, business market pula merujuk kepada organisation buy good and services for production
proses. Okey, pasaran perniagaan ini merujuk kepada pembelian bahan mentah. Okey, sebagai contoh, saya merupakan tukang pembuat welding pagar-pagar rumah. Okey, saya nak welding, nak buat pagar rumah ni. Saya memerlukan besi-besi untuk didesainkan, dibentukkan, direka bentukkan seperti apa yang pengguna nak. So saya kena beli besi-besi daripada kilang-kilang. Maksudnya besi yang belum dibentuk lagi. Itu yang dinamakan membeli bahan mentah atau memberi barang ataupun perkhidmatan untuk melakukan proses pengeluaran, di mana saya membeli besi-besi di kilang, saya beli dalam satu kontena, saya bawa ke kedai saya akan bentukkan besi tersebut mengikut kehendak pengguna, mengikut kehendak pelanggan. Andai kata pelanggan nak bentuk grill bulat, 3 segi, diamond dan sebagainya. Itu dimasukkan pasaran perniagaan. Yang ini dimaksudnya perniagaan dan perniagaan, antara perniagaan dan perniagaan. Kalau kita tengok tadi consumer market tadi antara perniagaan dan pengguna akhir. Maksudnya peniaga melakukan urus niaga dengan pengguna akhir. Itu adalah consumer market. Manakala business market, urus niaga antara peniaga dengan peniaga. Begitu. Maksudnya kita beli bahan mentah untuk menghasilkan pengeluaran produk. Okey, yang dimaksudkan dengan reseller market pula, pasaran ni merujuk kepada organisation buy good and services for resell at a profit value. Okey, reseller maksudnya seller maksudnya penjual. Reseller menjual balik, pasaran jualan balik ni. Ini maksudnya seperti trader ataupun kita panggil bahasa Melayu adalah pedagang ataupun pedagang pedagang lah ya. Okey, ini saya bagi contoh. Saya beli kotak pensel case yang kosong. Saya beli kotak pensel yang kosong, tapi saya beli dengan RM RM1. Saya nak jual RM RM1.5. So saya tampal lah dekat kotak pensel itu gambar-gambar yang menarik ataupun saya lukis pakai marker pen. So berlaku penambahan kos kat situ. Saya beli RM1, dengan saya melukis tu saya charge 50 sen sebab upah melukis. So maksudnya kat situ kita resell balik barang tu. Kita beli, kita jual balik. Okey, maksudnya kalau macam pen, okey, contoh macam you nak jadi sebagai penjual hadiah, surprise present untuk birthday present kan. Sekarang kita tengok dekat media sosial media ada banyak ada orang menjual hadiah-hadiah untuk surprise present, hadiah-hadiah untuk happy birthday. So mereka membeli kotak, di dalam kotak tu mereka letak coklat Cadbury, letak bunga, letak kad ucapan dan sebagainya. Ini reseller market lah, maksudnya mereka beli barang-barang kecil-kecil, dikotakkan bersama-sama dan jual semula kepada pengguna. Itu dimanakan reseller market. Yang ini pun urus niaga antara peniaga dengan pengguna akhir, seperti itu. Okay, yang seterusnya type adalah government market, pasaran kerajaan. Okey, ini merujuk kepada government agency buy good and services for serve community. Okey, pasaran kerajaan ni kita merujuk kepada kerajaan membeli barang untuk dibagi kepada community. Yang ini bukan jual beli. Mungkin ini untuk serve community. Contohnya macam kita tengok sekarang keadaan pandemik COVID-19. Kerajaan bertindak bertanggungjawab untuk membekalkan barangan-barangan makanan keperluan asasi kepada mangsa-mangsa yang terlibat di dalam pandemik COVID-19 ataupun berlakunya banjir di waktu musim tengkujuh. So bermakna kerajaan akan membeli bahan-bahan mentah seperti beras, gula, tepung dan sebagainya dan dia membagi kepada mangsa-mangsa ataupun komuniti, maksudnya memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Itu dinamakan pasaran kerajaan. Okey, manakala international market, okey, pasaran antarabangsa, pasaran meluas. Bila kata sebut antarabangsa, bermakna jika pelajar-pelajar menghasilkan barangan itu dalam negara Malaysia, kita kena merentasi Malaysia ke luar negara lain untuk menjadikan ia antarabangsa. Kalau pelajar-pelajar berjual beli antara daripada Johor ke Sarawak, Sarawak ke Sabah, Sarawak ke Kuala Lumpur, itu masih di dalam negara. Masih lagi peringkat dalam negara, bukan international. International ini kena melibatkan jual beli sesuatu barang melibatkan 2 atau lebih negara, iaitu buyer from another country which include producer, reseller, government and customer, di mana kita melibatkan semua peringkat tadi. Yang daripada awal-awal kalau kita tengok kita ada consumer market, kita ada 3 tadi kan. Okey, melibatkan semua tu pasaran.
So yang penting bila kata international market, bila urusan jual beli barang itu merentasi sesebuah negara ataupun dua buah negara, itu akan menjadi international market, pasaran antara bangsa. Okey. Market segmentation. Di awal-awal slide kita ada ceritakan apakah yang dimaksudkan dengan segmentation, dalam bahasa Melayu segmentasi. Market segmentasi. Segmentasi pasaran. Okey, pasaran ni merujuk kepada sesuatu kelompok yang besar. Okey, sebagai contoh kat sini kalau kita tengok, saya nak jual nasi lemak. Okey, nasi lemak saya nak jual dalam IKM. Waktu Sabtu, Ahad untuk pelajar-pelajar lapar. Okey. IKM itu dipanggil pasaran. Maksudnya jualan nasi lemak saya mensasarkan pada pasaran pelajar-pelajar IKM Kuching. Okey, segmentasi ni pula dia sasaran yang makin mengecil, makin menguncup. Daripada pasaran yang besar, kecilkan lagi you punya pasaran tu. Okey, kalau saya nak jual nasi lemak, pasaran saya yang besar adalah IKM Kuching. Tapi bila saya nak segmentation, saya nak segmentasikan lagi, saya nak kecilkan lagi, saya tak nak jual saya tak nak jual, memang saya jual dalam IKM Kuching, pasaran yang meluas, saya nak segmentasikan ni, saya khusus nak jual kepada pelajar perempuan sahaja. Mungkin pelajar perempuan 50 orang, pelajar lelaki ada 200 orang. So saya hanya mampu mengeluarkan nasi lemak dalam satu hari 50 bungkus. So saya tidak boleh mensasarkan untuk membekalkan kepada dalam pasaran IKM untuk semua pelajar boleh dapat. So saya hanya berjual di dalam hostel perempuan. Itu dimaksudkan segmentasi, segmentation. Kita kecilkan lagi. Kalau kita nak kecilkan lagi, nak segmentationkan lagi, okey, asrama perempuan. Okey, asrama perempuan kita kecilkan lagi segmentation. Kita jual pada pelajar perempuan, jurusan ataupun bengkel, STB dan STN sahaja. Itu segmentasi, mengecilkan lagi. Okey, dekat sini ada beberapa market segmentation yang telah dinyatakan. Contoh kita ada demografik. Demografik ni merujuk kepada buyer ataupun kepada pengguna. Kita akan tengok pengguna tu you boleh kategorikan apa dari segi umur. You nak asingkan pembeli you mengikut umur boleh, gender, mengikut jantina, family size, occupation, income, education, agama, religion, bangsa ataupun nationality, warga negara. Okey, ini yang di dalam kategori demografi. Kalau daripada geographical, dari segi geografi merujuk kepada negara. Contohnya kalau you nak jual pasaran you, you jual nasi lemak pasaran you di negara Malaysia. Tapi bila you nak segmentkan, yang kecilkan lagi dari segi geografi, you hanya sasarkan kepada nak jualan dalam pasaran Malaysia, jual hanya di negeri Sarawak. Itu maksudnya kita kecilkan skop. Segmentation tu kita kecilkan sasaran kita. Okey, manakala ekonomi dia merujuk kepada consumer income, kepada pendapatan, inflasi dan regression. Yang ini saya akan discuss di dalam WhatsApp group. Kita akan detailkan lagi apa yang dimaksud inflation dan regression. Okey, begitu saja untuk topik 2 pada hari ini. Okey, sebarang pertanyaan, sebarang persoalan ataupun sebarang kekeliruan, pelajar-pelajar boleh bertanya di dalam grup WhatsApp kita dalam kelas. So insya-Allah saya akan jawab untuk soalan tu dan rakan-rakan pun akan noted setiap persoalan yang dinyatakan. Okey, kita akan berjumpa lagi di dalam chapter yang seterusnya, chapter ketiga, insya-Allah di masa akan datang. Okey, jaga diri, jaga kesihatan di waktu pandemik COVID-19 ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.